Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersua kita buat kali pertama di arena bicara ilmu yang akan mengupaskan isu-isu kesihatan. Apa kabar semua? Apakah menjadi wadah wacana bicara kita pada hari ini? Teruskan bersama kami. Bual bicara kita kali ini membicarakan tentang kesihatan. Kali ini buku bertajuk Makanan untuk Kesihatan hasil karya Robaiyah binti Qasim telah menjadi pilihan kami. Buku ini diterbitkan oleh Asrat Murni pada tahun 2008. Buku ini mengandungi 60 halaman. Buku ini boleh didapati pada rak 600 dengan nombor panggilan 613 Rob. Siapakah pula panel jemputan untuk merungkai kandungan buku ini? Bersama saya, terimalah 3 panel yang bukan calang-calang orangnya selain kacak, cantik dan bergaya, malah pakar dalam topik yang kita bincangkan kali ini. Tapi, lebih rasanya jika para panel mengenalkan diri mereka terlebih dahulu. Dipersilakan panel pertama. Dr. Hidayat merupakan pakar pemakanan dan juga selaku pengurusi Jaminan Kualiti Makanan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fadia, merupakan doktor pakar kesihatan kanak-kanak terkemuka Malaysia. Sudah 15 tahun saya berkhidmat sebagai doktor pakar. Saya Datuk Sri, merupakan pengarah urusan My Sihat. Itu sebuah badan NGO yang tidak asing lagi di Malaysia. Dikenali kerana sumbangan dalam membantu rakyat Malaysia yang menangani isu-isu berkaitan dengan pemakanan sihat. Wah, begitu hebatnya para panel kita hari ini. Sekarang kita mulakan dengan Dr. Hidayat sebagai pakar pemakanan untuk menyatakan pendapat tentang buku Makanan untuk Kesihatan ini. Dipersilakan. Terima kasih Persi Majlis, saudara-saudari hadirin sekalian. Pada pengamatan saya, manusia pada masa kini semakin sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga mengabaikan makanan. Sedangkan tenaga yang dikeluarkan semasa bekerja mestilah digantikan semula dengan makanan. Makanan tersebut pula perlu mengandungi kelas makanan seperti vitamin. Pengambilan makanan mengandungi vitamin memberikan kecergasan dan kekuatan kepada otot-otot badan. Untuk sehat, hendaklah memilih makanan berkhasiat di dalam buku ini. Ada dinyatakan panduan memilih makanan seperti dari sumber tumbuhan, sumber haiwan, sumber laut dan sumber tanah. Makanan seimbang perlu ada daripada sumber-sumber ini bagi menjana kesihatan yang mantap. Terima kasih Dr. Hidayat. Memang benar, sumber makanan menjana kesihatan individu. Apa pula dapat Dr. Fadia sebagai doktor pakar kesihatan kanak-kanak tentang penempatan pengisian buku ini? Persilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai doktor pakar kesihatan kanak-kanak, buku ini menguraikan tentang pengurusan makanan mengikut usia. Sebagai pakar kesihatan kanak-kanak, saya kupas kanak-kanak dan bayi. Golongan ini senang diserang penyakit kerana daya ketahanan penyakit mereka belum. Jadi, bagaimanakah cara kita membantu mereka? Jawapannya melalui pemakanan. Penjagaan dan jenis makanan boleh dimakan oleh kanak-kanak mestilah diambil tahu oleh ibu. Contohnya, susu ibu adalah makanan yang paling sempurna dan terbaik untuk bayi kerana mengandungi semua nutrien dan khasiat yang diperlukan. Setelah anak-anak semakin meningkat dewasa, perlu diberikan makanan tambahan yang seimbang untuk proses tumbuhan. Tetapi, masalah yang dihadapi oleh ibu bapa, anak-anak memilih makanan. Contohnya, anak-anak tidak mahu makan sayur atau buah. Sedangkan makanan tersebut baik untuk kesihatan kita. Bagaimanakah cara kita menarik minat anak supaya makan makanan yang tidak disukai? Ibu-ibu di luar sana hendaklah pandai menyediakan hidangan yang menarik, segar dan bersih agar menyenangkan anak-anak. Cubalah demi kesihatan anak anda. Ya, ibu bapa harus prihatin dengan ini. Anak sihat, ibu bapa gembira. Baiklah, kita teruskan
mendengar perkongsian Pengerusi Badan NGO Sihat Datuk Zakri. Dipersilakan. Terima kasih Baca Majlis. Saya tertarik dengan kandungan buku ini yang menyatakan kebaikan mengurus makanan dan keburukan tidak menjaga corak makanan. Sebagai badan NGO, pengalaman kami mengurus hal pemakanan, masyarakat memang setuju bahwa penjagaan dan pengurusan yang sempurna adalah sangat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup yang berpanjang. Bijak mengurus makanan, pastinya kita dapat badan sentiasa sihat dan kuat, menjauhkan diri daripada penyakit, menjalankan hidup selesa setiap hari, otak sentiasa cerdas. Yang nama sekadar mengenyang perut semata-mata. Tidak mengurus pemakanan juga menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini, seperti badan kekurangan zat makanan, dijangkiti pelbagai penyakit, contohnya penyakit obesiti, diabetes, penyakit jantung, macam-macam penyakit lagi. Badan akan berlemah dan lesu. Uruslah pemakanan Anda dengan baik. Makanlah makanan yang seimbang, badan sihat, otak cerdas. Terima kasih Datuk Zakri. Demikianlah tadi ketiga-tiga panel yang begitu hebat membincang isu-isu makanan. Sebagai rumusan perkongsian ketiga panel yang hebat ini hasilkan kupasan daripada buku makanan untuk kesihatan ini. Ingin saya nyatakan di sini, jangan menganggap soal pemakanan perkara yang remeh. Individu yang tidak ambil berat pengurusan pemakanan mungkin akan berdepan dengan masalah kekurangan zat makanan yang menjejas kesihatan. Ingat, kesihatan merupakan harta yang paling bernilai dalam kehidupan. Kesihatan yang baik bermula dengan makanan yang baik. Maka untuk hidup, bukan hidup makan. Bacalah buku Makanan untuk Kesihatan tulisan Robaya binti Kasim. Simpan rahsia kualiti hidup Anda. Kita jaga kebersihan, jaga kesihatan dan jaga pemakanan. Terima kasih panel jemputan dan terima kasih semua. Sama-sama, dan Wira Bestari SK Pantai mengundur diri.